Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Encik Subramani, anak lelaki Mulyandi, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Raja Abdullah, yang bersama sahabat saya Encik Khairi bin Ghazali, Guru Penolongan dan Pentadbiran, yang dihormati Puan Cik Emah binti Cik Yusuf, Guru Penolongan Hak Alma Murid, Puan Satuan Ko Anak Perempuan Bakhtar Singh, Penolongan Ko Kurikulum, Puan Nazirah binti Ghazali, Guru Penolongan Petang, Guru-guru SMK Raja Abdullah, semua ahli jawatankuasa PIBG, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir dalam sesi mesyuarat kita secara Google Meet pada pagi ini. Saya bersyukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, segala perancangan dan usaha yang telah kita lakukan, maka dapatlah pada hari ini kita melaksanakan mesyuarat agung tahunan PIBG kali ke-43. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat hadir pada hari ini secara maya dan juga yang hadir bersemuka dalam bilik mesyuarat dua kita ini. Kehadiran ibu bapa menunjukkan komitmen yang tinggi bagi merealisasikan visi dan misi sekolah untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik, kurikulum dan juga sahsiah murid. Tidak dilupakan juga segala penghargaan dan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah berhempah pulas, khususnya kepada Jawatankuasa Kerja Mesyuarat Agung Tahunan PIBG 2021 kali yang ke-43. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, tahun 2020 merupakan tahun yang amat mencabar dan menguji kita semua, khususnya dalam mendepani pandemik COVID-19. Dalam menangani cabaran ini, Malaysia telah mengambil langkah yang agak terkedepan, iaitu kita telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Sejak pelaksanaan PKP pada bulan Mac 2020, semua institusi pendidikan telah diarahkan untuk menangguhkan operasi sama ada pentadbiran dan juga aktiviti akademik masing-masing. Apabila sekolah ditutup, pastinya pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Namun begitu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak sekolah komited untuk terus menyediakan akses pendidikan kepada semua murid, khususnya guru-guru di SMK Raja Abdullah juga tidak terkecuali. Jadi pada kesempatan ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua rakan-rakan guru di Raja Abdullah Kuala Lumpur sepanjang pada tahun 2020 yang telah bertukar lumus untuk memastikan murid-murid kita mendapat akses kepada pendidikan sama ada secara maya ataupun secara offline dengan mengambil bahan-bahan yang telah disediakan di sekolah. Apabila berlakunya wabak pandemik COVID-19, pihak sekolah seringkali ditegaskan oleh pihak Kementerian Pendidikan agar dapat bertindak dengan bijak untuk memastikan tidak ada murid yang akan tertinggal, untuk memastikan tidak ada murid yang akan dipinggirkan. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat lihat pada tahun lepas 2020, banyak arahan-arahan ataupun tindakan-tindakan segera yang perlu sama ada guru-guru ataupun ibu bapa ambil maklum dan ambil tindakan. Langkah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan kemenjadian anak-anak kita dan mereka tidak terpinggir dalam pendidikan. Dan kita merasa amat risau apabila melihat murid-murid kita, khususnya bagi calon-calon SPM 2020 yang mana mereka terpaksa menangguhkan peperiksaan. Walaupun masa untuk belajar, masa untuk mereka memantapkan persiapan mereka untuk SPM dipanjangkan, tapi ianya sedikit sebanyak memberi tekanan kepada murid-murid kita di Raja Abdullah khususnya. Alhamdulillah, SPM, calon-calon SPM untuk 2020 baru saja selesai menduduki SPM dan pada masa ini, pada minggu ini, semulanya untuk sesi yang kedua, iaitu bagi murid-murid yang tidak dapat menduduki SPM apabila mereka terlibat dengan ataupun dalam keadaan terpaksa dikarantinkan
kerana terlibat dengan COVID ataupun perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Dan mereka ini sedang menduduki peperiksaan kali kedua dan alhamdulillah anak-anak kita di Raja Abdullah tidak ada yang terlibat dan mereka telah selesai menduduki SPM. Pada kesempatan ini, ingin saya menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan para hadirin ya, sekolah tidak hanya sekadar tempat untuk menyampaikan ilmu. Sekolah adalah merupakan satu institusi untuk membentuk proses, saya ulang semula, untuk membentuk proses kemanjadian untuk semua anak murid kita. Semua anak murid kita, kita cuba untuk memastikan proses kemanjadian itu dapat kita laksanakan. Dalam proses itu tuan-tuan dan puan-puan, ianya akan berlaku di kelas, di dalam kelas melalui pembelajaran PDP, ianya melalui kegiatan di padang, murid-murid kita bersukan, permainan dan sebagainya, murid-murid kita berpersatuan, murid-murid kita melibatkan uniform body, badan-badan uniform, semuanya itu adalah merupakan proses untuk membentuk kemanjadian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kerananya, sepanjang apa yang kita susun di kelas, di padang, bersatuan, berkooperasi dan sebagainya, ianya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melihat kepada membentuk kemanjadian agar murid-murid kita, khususnya murid-murid di Raja Abdullah, beramanah, mampu berdaya saing, mampu meneroka potensi untuk masa depan mereka dan menjadi warga negara yang dibanggakan. Ini dia. Apa yang sekolah bawa iaitu proses kemanjadian anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, janganlah tuan-tuan dan puan-puan merasa gusar. Kadang-kadang pencapaian anak tuan-tuan dan puan-puan dalam segi akademiknya tidak begitu memberangsangkan, tetapi ingatlah, di pihak sekolah, melalui persatuan, melalui kegiatan-kegiatan kita tidak mengesampingkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, kita tetap memberi nilai tambah untuk mereka ini menjadi warga negara kita yang dapat kita banggakan. Suka saya menyebutkan di sini tuan-tuan dan puan-puan, kelompok murid-murid kita, saya berikan dalam dua bentuk. Yang pertamanya kelompok murid-murid kita yang mereka boleh maju dan berupaya untuk memajukan diri. Iaitu alhamdulillah, itu memang peranan dan fungsi guru-guru dapat saya lihat di Raja Abdullah Kuala Lumpur. Manakala kelompok murid-murid yang kita yang kedua iaitu murid-murid yang sederhana. Bagi murid-murid yang sederhana ini, ianya memerlukan bimbingan dan perhatian daripada guru-guru. Dan saya alhamdulillah berterima kasih kepada semua rakan guru yang merupakan guru yang amat cakna, amat ambil berat dan bukan sedikit guru-guru untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan telah membantu murid-murid dalam memastikan murid-murid kita yang dalam kelompok sederhana ini dapat dimajukan tadi dari segi beramanah, berdaya saing, mampu untuk meneroka untuk kehidupan mereka pada masa depan. Cikgu, guru-guru tidak pernah mengesampingkan mereka. Dan bagi-bagi yang tidak berupaya, kadang-kadang ada yang agak sukar untuk datang ke sekolah dan sebagainya. Kita sapa mereka. Kita wujudkan gerobok rezeki. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk sumbangan gerobok rezeki bermula daripada buka sekolah semesta yang pada minggu lepas ya, pada hari Isnin yang lepas ya, sampailah kepada hujung tahun. Untuk sumbangan di gerobok rezeki, guru-guru SMK Raja Abdullah telah memberikan sumbangan penuh. Dilaksanakan, diurus takbir oleh pihak kaunselor ataupun pihak unit bimbingan dan kaunseling. Saya berterima kasih kepada guru-guru. Banyak ada bagi apple, ada bagi roti, ada bagi nasi lemak, ada bagi pensil, ada bagi file, macam-macam. Dan lepas ni macam-macam nak bagi lagi, ada bagi kurma, susu kambing, semua ada ya, untuk murid-murid kita di gerobok rezeki. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan agar daripada pihak ibu bapa agar sama-sama dapat memberi sumbangan. Tak banyak tak apa, sikit, tapi tanda kebersamaan kita. Jadi untuk memajukan murid-murid kita tadi ya, saya sebutkan bagi yang berkemampuan dari segi akademik tidak ada masalah. Itu memang peranan dan fungsi guru. Kita dah gerakkan. Cuma sekarangnya, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang agak sederhana, tetapi mereka ada potensi lain. Dari segi bersukan, berpersatuan, ko-akademik dan sebagainya. Dalam keadaan ini, kemampuan pihak sekolah kita terbatas. Contohnya, bagi pasukan bola keranjang, saya difahamkan murid-murid kita di Raja Abdullah Kuala Lumpur terlibat dengan kelab-kelab bola keranjang di luar daripada sekolah. Di luar sekolah mereka terlibat dan ada jurulatih mereka. Tapi bila di sekolah, kita tak mampu mewujudkan jurulatih. Itu bagi bola keranjang. Begitu juga banyak sukan-sukan yang lain. Contohnya, sukan sepak takraw. Memanglah Ustaz Fairuz yang baca doa tadi, dia memang cara main takraw lah. Tapi dia tidak ada
sijil jurulatih. Setakat main boleh, tapi ke jurulatihan itu kita kurang. Oleh itu saya membawa hasrat ini, saya sebutkan di sini agar kiranya dapat pihak PIBG pada hari ini membincangkan atau mencadangkan macam mana kita berusaha untuk membantu pihak sekolah bagi mendapatkan jurulatih luar. Tapi caranya bagaimana? Saya melihat kalau sekiranya kita masukkan satu dana atau satu kos ke jurulatihan dalam sumbangan PIBG, maka bayaran itu kita poolkan, kita kumpulkan dan kita boleh bagi bukan sebagai gaji tapi mungkin sebagai token dalam bentuk tahunan atau sebagainya. Itu kita boleh usahakan. Saya rasa pihak PIBG mampu untuk melakukannya. Seperti mana yang saya sebutkan di peringkat awal tadi, tuan-tuan dan puan-puan, sekolah sebagai institusi yang bermakna dalam usaha mencorak dan membina masa depan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya faham, baru seminggu kita sekolah, yang saya dapat pasti daripada apa yang berlaku pada minggu yang lepas, dalam minggu hari Isnin yang baru-baru ini, di permulaan pembukaan sekolah, ibu bapa dan pelajar amat teruja untuk hadir ke sekolah sampai parking penuh depan pagar. Dan murid-murid kita merasa gembira di sekolah. Pada hari pertama semua gembira berada di sekolah. Kemudian murid-murid merasa emosi dan juga merasa mereka selamat. Mereka selamat di sekolah. Emosi mereka disapa, keadaan kehidupan mereka kita jaga dan mereka merasa mereka selamat di sekolah. Jadi bila melihatkan keadaan ini untuk menzahirkan suasana dan keadaan yang disebutkan sekolah yang kita inginkan tadi, sekolah yang selamat, maka kita memerlukan sokongan dan juga dokongan daripada pihak PIBG. Sokongan dan dokongan daripada pihak PIBG. PIBG itu bukan hanya sekadar kepada jawatankuasa PIBG, saya minta lebih daripada ibu bapa khususnya singgah dan lihatlah kami yang berada di SMK Raja Abdullah. Sesekali kenapa tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan datang ke bilik kaunselor, datang berjumpa guru-guru untuk bertanya khabar atau bertanya ruang mana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh memberikan bantuan dan sebagainya. Saya juga mengharapkan pada selepas ini saya mendapat sokongan dan juga keterlibatan daripada semua ibu bapa dalam apa saja program yang kita anjurkan di pihak sekolah. Maka untuk itu, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bermula pada tahun ini, pada setiap program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, saya akan memastikan ianya dipanjangkan kepada kelompok ibu bapa dan juga jawatankuasa PIBG dan pelawaan untuk sama-sama turut terlibat dengan apa yang disusun oleh pihak sekolah. Saya ambil beberapa contoh lah. Contohnya saya difahamkan pada hari Isnin akan diadakan edaran bubuh lambuk oleh Panitia Pendidikan Islam. Kenapa tidak? Kalau kita libatkan ibu bapa yang berkelapangan untuk sama-sama menjenjing, mengedarkan bubuh lambuk, mengikat bubuh lambuk untuk murid-murid kita. Gerobok rezeki. Kenapa tidak sekali-sekala kita beli dalam 20 buku dan 50 buku tulis contohnya, kita bagikan kepada pihak kaunselor untuk diletakkan di bilik gerobok rezeki. Tak banyak tuan-tuan, mungkin dalam kos RM25, RM30. Keceriaan bilik kelas dan juga sekolah. Nampak sekarang sekolah kita, ramai orang datang, mereka kata memang cantik. Tapi kita yang lama di Raja Abdullah ni, kita nampak usang. Seusang usianya yang dah 53 tahun. Kita tengok di bahagian depan tu, pokoknya cantik, tapi pagarnya sengit-sengit. Saya tolak-tolak nak patah, tak jadi tolak. Dan saya difahamkan semalam ada notice board yang hampir menghempap kereta cikgu. Jadi bila PIBG melihat perkara-perkara ini, sumbangan, pemikiran dan juga bantuan kepakaran, keahlian yang ada pada pihak tuan-tuan dan puan-puan, saya amat tagihkan. Dan satu lagi macam pagar kita yang roboh. Saya rasa sudah hampir 4 bulan atau 3 bulan. Walaupun pihak sekolah telah memanjangkan permohonan untuk perbaikan pagar itu dari segi kecemasan, memang dah sampai, memang dah disebutkan oleh unit perolehan, tapi masih belum turun lagi. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada berkelapangan, manalah tahu ada zinc rumah yang lebih tu, bagilah kepada kami. Kesian kat kami kan. Dan masa pagar roboh tu pun sekolah dipecah masuk oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Kemudian dari segi asrama, macam mana kita nak lihat memasyarakatkan asrama di mana ibu bapa dapat melibat sama diri mereka dengan
pembangunan dan kemenjadian asrama. Tapi alhamdulillah di bawah kepimpinan yang diterajui oleh PKM dan juga ketua warden dan para warden-warden yang ada dan juga guru-guru Siska, keadaan ini dapat diubah, tapi kita masih lagi belum berpuas hati. Jadi dalam ruang inilah tuan-tuan dan puan, saya minta tuan-tuan dapat membantu. Tahukah tuan-tuan dan puan, di asrama kita sekarang ini ada 3 orang murid yang sudah hafaz Al-Quran lebih daripada 10 juzuk. Kenapa tidak kita manfaatkan keadaan ini? Dan sokongan dan dukungan daripada tuan-tuan dan puan untuk memastikan seluruh warga asrama dari segi kemenjadiannya dapat kita garapkan untuk masa hadapan, insya-Allah. Jadi untuk akhirnya, jadi ini saya rumuskan apa dapatan. Saya rumuskan apa dapatan daripada apa yang saya sampaikan. Yang pertamanya, ibu bapa dan juga PIBG adalah kekuatan yang kita ada. All of us, ibu bapa dan PIBG adalah kekuatan yang saya ada untuk membantu dengan keupayaan kita ada. Kalau tuan-tuan, saya bagi contohlah, contohnya sebagai peniaga. Kenapa tidak sekali-sekala kita sumbangkan, contohnya jual buah. Kenapa tidak sumbangkan 1 kotak, 2 kotak kepada sekolah dan kita letakkan dekat gerobak rezeki yang terlibat dengan bengkel. Cikgu Zaki duk baiki meja kita. Baiki meja sekolah yang boleh diperbaiki. Dia baiki. Jadi kalau ibu bapa yang ada kepakaran, boleh berhubung, bantu mesin dan sebagainya. Yang pakar dari segi pertukangan, banyak yang buat renovation rumah sampai berjuta-juta. Kenapa tidak kita sumbangkan sedikit keupayaan kita untuk membantu pihak sekolah? Jadi kekuatan itu ada pada pihak PIBG dan saya dapat ianya boleh dilaksanakan. Jadi saya mengharapkan kepada pihak PIBG, Jatuh Kursi PIBG dapat melaksanakan survey yang berkaitan, iaitu kesediaan ibu bapa untuk menyumbangkan kepakaran untuk membantu pihak sekolah. Sehingga survey ini boleh kita laksanakan. Yang keduanya, cadangan untuk menambah kutipan pada sumbangan PIBG untuk menampung kos ke jurulatihan yang sekolah tiada kepakaran. Ianya bukan merupakan gaji bulanan, tapi mungkin dalam bentuk token sekali dalam tahun dan sebagainya. Yang penting bila ada dana itu bolehlah kita fikirkan macam mana kita nak melakukan pembayaran. Kemudian penglibatan PIBG dan alumni untuk membantu sekolah adalah amat kita dambakan untuk kemajuan dan kemenjadian anak-anak kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, pihak sekolah juga sedar bahawa murid-murid kita terdiri daripada berbagai latar belakang. Oleh demikian kita perlu terima hakikat bahawa pelaksanaan PDPR dalam secara yang kita laksanakan baru-baru ini secara dalam talian masih belum dapat kita laksanakan secara berkesan. Dan saya berterima kasih pada ibu bapa yang datang ke sekolah untuk ambil bahan secara offline. Dan saya berterima kasih kepada PIBG juga yang telah menampung kos untuk guru-guru mencetak bahan-bahan yang diperlukan. Saya bagi pihak sekolah merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama yang amat baik dalam melaksanakan pelbagai program sekolah. Hanya dengan kerjasama semua pihak secara berterusan, maka anak-anak didik sekolah ini akan dapat terbina sebagai insan yang cemerlang dari segi sasiah, akademik dan co-curriculum. Setinggi-tinggi penghargaan juga dirakamkan kepada barisan PIBG yang diterajui oleh Encik Sri Wamani yang banyak beri sokongan dalam bentuk kewangan maupun idea untuk memastikan kelancaran pengurusan di sekolah kita. Tidak keterlaluan jika saya sebutkan di sini bahawa barisan sekolah ini, barisan PIBG di sekolah kita adalah amat dedikasi dan komited dalam membantu sekolah mencapai hala tuju kecemerlangan. Dan untuk akhirnya, saya mengambil kesempatan ini kepada ibu bapa yang beragama Islam dan guru-guru yang berasal Islam. Selamat menyambut kehadiran Ramadan. Semoga dengan kehadiran Ramadan ini, kita akan mendapat keberkatan, kita akan mendapat kekuatan. Jadi kepada semua ahli Jatuh Kursi PIBG, terima kasih di atas sokongan dan dukungan kebersamaan bersama saya untuk memastikan kelancaran setiap program yang disusun oleh pihak sekolah. Jadi saya rasa itu sahaja ucapan saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.